آت محمد رسول فضيلة معصم قوم المحمود للذي وعده بالله رب العالمين محمد وتر بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita senantiasa bertakwanya kita kepada Allah serta membanyakkan zikir dan selawatnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita berada pada hari yang mulia iaitu hari Jumaat, menjadi penghulu bagi segala hari. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahwasanya semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang paling takut kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang paling takut dan paling takwanya kepada Allah. Dalam arti kata, kita senantiasa menjunjungkan segala perintah Allah Ta'ala dan belajar tentang larangan Allah Ta'ala supaya kita dapat mengelak dan menjauhi diri daripadanya, supaya tergolonglah kita dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin, yang senantiasa bertakwanya kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada balasan yang akan dibalas kepada hamba-hamba yang takwa malaikat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita di kalangan mereka insya-Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Taala, kita baru sahaja meninggalnya bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan Ramadan masyarakat kita mengadakan ataupun perayaan berbagai-bagai perayaan yang mereka lakukan dengan alasan kasih dan sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perayaan dalam bentuk memuji, dalam bentuk berbagai-bagai bentuk yang mereka lakukan untuk menunjuk bahawa mereka adalah cintanya terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam dunia moden sekarang, dunia yang adanya sosial media, kita dapat menyaksi berbagai-bagai amalan, berbagai-bagai perbuatan yang mereka melakukan di dalam majlis Maulidur Rasul. Kadang-kadang perkara itu kita tidak pernah melihat dan mendengarnya di zaman-zaman dahulu. Tetapi di zaman yang kita dapat lihat di dalam sosial media, maka kita nampaknya berbagai-bagai kumpulan yang dakwanya kasih kepada Nabi dan mengadakan majlis-majlis Maulidur Rasul, membawakan angkara-angkara yang seolah-olahnya tasybih dengan perayaan dan hari-hari jadi agama-agama yang lain, seperti mana colok, seperti mana cucuhnya lilin,
seperti mana adanya kucuk itu dan ini, seperti mana baginya kek itu dan ini di dalam perayaan yang mereka mengatakan kasih dan cintanya terhadap Nabi SAW. Maka sebenarnya seseorang yang kasih dan cinta pada Rasulullah, mereka mesti usaha mempelajari pusaka Nabi SAW. Mereka mesti mempelajari apakah peninggalan yang Rasulullah tinggalnya terhadap ummah. Kita sedia maklum bahawasanya Islamlah yang menjadi agama kehidupan manusia semenjak ribuan tahun, 1400 tahun sehingga sampai sekarang. Islam adalah agama yang bertegak. Ada jawapan. Islam adalah agama untuk mengatur segala keseluruhan hidup manusia, sama ada di segi peribadi, di segi masyarakat, di segi pemerintahan ataupun siasah, di segi iktisad, ekonomi dan berbagai-bagai aspek ataupun cabangan hidup manusia di permukaan bumi ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selaku seorang sahabat yang paling rapat, yang paling banyaknya menceritakan hadis daripada Nabi SAW, maka pada masa hidupnya beliau melihat perubahan yang begitu banyaknya di kalangan mereka. Melihatnya perubahan orang di zamannya. Mereka ramai di kalangan mereka yang bertuku lumus ataupun sibuk dengan kemewahan dunia, dan meninggalnya mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka beliau datangnya di pertengahan kedai, kemudian memanggilnya ahli kedai, ya ahli suq, wahai penghuni kedai ini, sesungguhnya pusaka Rasulullah SAW sekarang sedang dibahagi. Apakah anggangnya kamu beradanya di sini? Sebab apakah kamu tidak mau pergi supaya kamu dapat mengambilkan habuan daripadanya? Maka jawabnya mereka, faqalu wa aina huwa, maka di manakah pusaka Rasulullah sedang dibagi ya wahai Abu Hurairah? Maka jawabnya Abu Hurairah, qala fil masjid, di dalam Masjid Nabawi. Fa asra'an nas ila al masjid, maka segeralah mereka itu menuju kepada Masjid Nabawi. Kemudian mereka pulang kembali menemui Abu Hurairah. Maka tanyanya Abu Hurairah, ma lakum raja'tum, sebab apakah kamu ini kembali dengan secepat ini? Qalu ya Abu Hurairah, mereka menjawab, wahai Abu Hurairah, qad zahabna ila al-masjid, sesungguhnya kami sudah pergi kepada masjid, fadakhalna fihi, dan kami masuknya di dalam masjid, falam nara fihi syai'an yuksam, kami tidak nampak sesuatu pun dibagi dalam masjid. Faqala wa madza ra'aitum, maka katanya Abu Hurairah, apakah yang kamu nampaknya di dalam masjid? Qalu ra'ayna qauman yusallun, maka jawabnya mereka itu, kami nampak satu golongan sedang melakukan amalan solat, wa qauman yaqra'una al-Quran, dan adanya satu golongan pula sedang membaca-bacanya Al-Quran, wa qauman yadhkuruna al-halal wal haram, dan satu kelompok manusia sedang mengingati atau mengajar tentang halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, maka jawabnya bagi mereka itu oleh Abu Hurairah, fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pusaka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibahagi-bahagikan dalam masjid itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pusaka yang paling besar ini adalah ilmu syarak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterimanya oleh ulama-ulama setiap generasi, daripada generasi sahabat sehingga sampai kepada generasi kita ini. Dan mereka lah yang berhak menerima pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diceritakan oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu, haitsu qala innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya
para ulama adalah orang-orang yang menerima pusaka para nabi. Dan sebenarnya para anbiya itu tiadalah mereka meninggal pusaka yang berbentuk dinar dan berbentuk dirham, tetapi pusaka yang ditinggalkan oleh para anbiya itu ialah ilmu, pengetahuan yang berdasarnya daripada kitabullah dan sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa yang mengambil habuan daripada pusaka itu, maka dia akan mendapat nasib yang sempurna dan cukupnya mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka agama ini dibinanya atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang diturunnya daripada Allah yang dinamakan wahyu, iaitu kitabullah. Maka sebarang penambahan daripada agama ini dan sebarang kekurangan daripada agama ini ialah tiada sempurna dan dimarfud ataupun ditinggalnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang di atas kedua-duanya, maka kamu tetap tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita menjadi umat yang akhir zaman ini memahami isi-isi kandungan ayat Al-Quran melalui fahaman sahabah, fahaman ulama-ulama yang muktabar, yang diakui oleh seluruh manusia atau seluruh alam atau seluruh umat-umat Islam di permukaan dunia ini. Dan juga kita mesti usaha supaya dapat mempelajari dan mengamalkan di dalam segala kehidupan kita supaya selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ramai kita terdengar di zaman-zaman kita ini banyak golongan-golongan yang mendakwa bahawa mereka lah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mempunyai nasab dan keturunan ataupun gelaran Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah benar, sesiapa yang menjadi Ahlul Bait, sesiapa yang dapat menerima nasab dan keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syariat memberi kewajipan kita mesti menghormati, kerana kita membaca dalam salawat kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tetaplah menjadi iman, menjadi tanda kasihnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita kasih kepada keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah dan manusia-manusia yang ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dakwaan-dakwaan semua ini mestilah kita mengambil perhatian. Adakah dakwaan itu benar dan betul? Adakah dakwaan itu boleh diterima oleh masyarakat ataupun oleh al-alamul islami? Karena ramai keturunan Rasulullah memanglah tetapnya ada sehingga sampainya kiamat. Kullu nasabin yanqati'u illa nasabin wa sababin, dalam satu riwayat illa nasabin wa sihri. Setiap nasab keturunan itu akan putus, melainkan keturunan aku dan hubungan-hubungan dengan aku. Maka ramailah di kalangan ulama mempertikaikan hadis ini, dan ada yang mengatakan hadis ini hasan dan bolehnya berhujah. Tetapi tidak bermakna bahawasanya seseorang yang mengaku dia menjadi nasab atau keturunan Rasulullah, dia tetap dimasuki dalam syurga kalaulah dia tidak menjadi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang muttaqin. Nabi Allah Ibrahim juga meminta kepada Allah semasa inni ja'iluka fin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Di saat yang Allah Ta'ala dia minta kepada Allah supaya dijadikan dia ja'iluka lin nasi imama,
menjadi pimpinan terhadap manusia. Maka minta lagi Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, katanya Nabi Ibrahim, dan di kalangan zuriat aku. Maka jawabnya Allah Ta'ala, qala la yanalu ahdi zalimin, berkatanya Allah, tiada hasilnya perjanjian aku ini az-zalimin, anak cucu kamu yang menjadi orang-orang yang zalim atau orang-orang yang tidak mengikuti ajaran ataupun keluar daripada at-tauhid, iaitu syiriknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau adanya orang-orang yang mengakunya keturunan Rasulullah dan memang mereka membawa amalan-amalan dan ajaran-ajaran serta syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW, bermakna mereka membawa pusaka yang telah ditinggalkan oleh nenek mereka, dan itu mereka memiliki atau mempunyai dua kebaikan, husnayain, dua kebaikan. Kebaikan pertama, mereka adalah nasab keturunan Rasulullah SAW, dan kebaikan kedua, mereka menerima pusaka ataupun digelarkan ulama yang menerima pusaka Nabi SAW. Kalaunya tidak, mereka hanya mengaku nasab dan keturunan Rasulullah, tetapi amalan yang dibawa ataupun ajaran yang dibawa tidak pernah ada, tidak pernah sebut, tidak pernah direkod, dicatat di dalam buku-buku hadis, di dalam amalan-amalan ulama-ulama di zaman sahabat ataupun di zaman salafus salih. Yang heran sekali kerana kebanyakan orang-orang yang mengakunya menjadi keturunan Rasulullah membawa doa-doa, membawa lafaz-lafaz salawat, membawa lafaz-lafaz zikir yang tidak pernah adanya di zaman Rasulullah. Mereka mendakwa zikir ini, salawat ini dan doa ini diajar direct oleh Nabi SAW melalui nenek-nenek mereka, menemui Nabi dalam masa jaga, bukan di dalam masa mimpi. Bahkan ramai di kalangan mereka mendakwa mereka mendapat ajaran daripada mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Memanglah masyarakat Muslim, masyarakat Islam, apabila ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, kita merasai cinta dan kasihnya, kita merasai menghormatnya mereka, kerana mereka adalah cucu keturunan Nabi. Lebih-lebih lagi, ada setengah mengatakan ini cucu Nabi, lehat wajah pun berseri-seri, mempunyai nur, comel dan jangaknya cucu Nabi. Maka bagaimanakah comel dan jangaknya Nabi SAW? Islam syariat tidak pernah mengajar kita memegangkan agama daripada orang yang jangak. Kita menerimakan agama daripada orang yang jangak, atau menerimakan agama hanya dari keturunan Rasulullah SAW. Lihatlah sepanjang sejarah Islam, berapa orang ulama besar dalam agama kita yang ada hubungan dan nasab dengan Nabi. Imam Syafi'i rahimahullah memanglah daripada keturunan Al-Muttalabi, dan ramai lagi, tetapi banyak lagi ulama-ulama yang usul asalnya bukan daripada keturunan Nabi SAW. Sebenarnya keturunan juga kadang-kala tidak memberi manfaat terhadap seseorang. Nabi SAW pernah memanggil mak saudaranya, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Fatimah binti Muhammad. Semuanya memanggil anak-anak cucu dan waris-waris yang dekat dengan dia. Saluni ma syi'tum, mintalah kamu kepada aku apa yang kamu kehendak di permukaan dunia ini. Wala ughni ankum minallahi syai'a, tetapi aku tidak terkaya kamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa man batta'a amaluhu lam yusra' nasabuhu, sesiapa yang lamanya amalan dia, tiada derahnya sebab nasab keturunannya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ajaran itu kita mari
pelaga dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang diijazahkan oleh mereka, daripada lafaz selawat baik, lafaz zikir baik, dan mana-mana lafaz yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Maka seolah-olahnya mereka sudah mendatangkan perkara baru, menambah di dalam ajaran kita, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Seolah-olahnya menambah dalam ajarannya, seolah-olah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan segala amanah yang diwajibkan oleh Allah. Sedangkan kita menyaksi, asyhadu annaka qad ballagta risalah, dan kita menyaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanah, sidik, amanah, tabligh, yang kita duk mengajar semenjak daripada tadika lagi. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Sifat tabligh bermakna Rasulullah sudah mengajar dan menyampaikan segala amalan, segala ajaran yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala datangnya satu golongan manusia yang mengatakan mereka baru jumpa dengan Nabi, baru terima lafaz zikir daripada Nabi, baru terima lafaz selawat daripada Nabi, sebab mereka ini keturunan direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah perkara ini benar? Adakah perkara ini dah menjadi perkara yang mesti kita jaga? Kerana sekarang sudah ada satu pegangan yang telah membawa masuk dalam masyarakat kita, ialah pegangan tentang akidah Nur Muhammad, iaitu Nabi bukan berasal daripada manusia biasa, bahkan Nabi dijadikan daripada Nurullah yang diturunnya kepada ayahnya Abdullah, serta masuknya dalam rahim Aminah, dan keluarnya jasad Muhammad yang asalnya daripada nur, daripada cahaya Allah Ta'ala. Dan daripada cahaya Nabi itulah dijadikan makhluk ini. Inilah golongan yang sedang membawa fikiran ini dan akidah ini dalam masyarakat Melayu kita. Dan ramailah kita lihat di dalam masyarakat kita yang terpedaya dengan pegangan ini, kerana mereka mengatakan bahawa seorang yang membawa ini adalah cicit dan cucu Nabi direct, maka tak mungkin cicit dan cucu Nabi ini membawa kesalahan dalam masyarakat kita. Berawasilah, jaga-jagalah pegangan ini, kerana kita lihat khususnya pada tahun ini perubahan besar di dalam perayaan Maulidir Rasul, dalam perangkat negara, perangkat negeri dan perangkat dunia yang mengada-ngadakan majlis perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak syak lagi banyak perayaan-perayaan itu yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang mungkar dan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah sekiranya sahabat hidup di zaman kita melakukan perayaan hanya suka dan gembira terhadap hari peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi para sahabat mereka masih ingat bahwasanya bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal menjadi hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersedih, mereka teriak dan tangis di atas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ramai di kalangan sahabat yang tidak mau hidup di dalam Madinatul Rasul kerana hati mereka pecah di saat yang matinya kekasih mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah hijrah daripada Madinah menetap diri di Kufah, ingin nak jauhkan diri dengan Nabi kerana tak harap, tak teras nak hidup dalam Madinah. Hatinya tercinta dan kasih kepada Nabi. Ingat setiap masa dan waktu, setiap kali dia azan, maka datangnya Nabi SAW. Pada bulan Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia, maka mengatakannya sahabat, dunia gelap, dunia dulu gelap, tetapi datangnya cahaya yang dibawakan oleh Nabi, kami merasai terang menerangnya Madinatul Rasul. Tetapi di saat kewafatan Rasulullah,
seolah-olah kegelapan, walaupun siang hari kami merasai gelapnya di Madinatul Rasul. Maka betapakah perasaan mereka sekiranya mereka hidup di zaman kita ini. Kita mengadakan bulan Rabiul Awal dengan perayaan dan suka gembira situ sini untuk memuji dan berbagai-bagai corak bentuk yang dibuatkan oleh golongan kita. Maka apakah perkataan sahabat yang akan dikatakan terhadap kita? Sebenarnya kasih keluar daripada mulut dan keluar daripada gerak-geri kita mengikuti jejak langkah sunnah Nabi SAW. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang kasih kepada aku, dia akan berserta dengan aku dalam syurga. Kasih dalam bentuk ikrar lidah, kasih dalam bentuk gerak-geri yang ingin mengikuti setiap rupa hidup Nabi SAW. Bukan hanya salat sahaja, bukan hanya zakat dan puasa sahaja, bahkan segala kehidupan kita bertegak di atas dasar sunnah Rasulullah SAW. Jauh daripada kharafat, jauh daripada bid'ah dan syirik. Maka itulah orang yang paling kasih kepada Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat dirahmati Allah Ta'ala, memanglah kehidupan kita di dalam dunia yang penuh berbagai-bagai cubaan dan dugaan dan berbagai-bagai fitnah, seperti mana diceritakan oleh Nabi SAW. Fitnah, kegelapan fitnah tu seperti hujan di dalam kegelapan malam. Maka tidak ada jalan untuk menyuluh, untuk menerangkan hidupan kita, melainkan jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Nabi SAW. Memanglah Nabi membawa nur. Sifat nur itu memanglah perkara yang dibawakan oleh Nabi yang bersifat nur. Tetapi nur bukanlah hakikat zat itu daripada nur. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah Ta'ala memerintah supaya Nabi memberi khabar. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata olehmu, hai Muhammad, bahawa saat aku ini adalah manusia seperti kamu. Kerana akidah Nur Muhammad ini bahayanya kerana dia akan membawa kepada memuliakan seseorang, membawa kepada takdis manusia. Sekarang kita nampak rupa bentuk memuliakan bentuk orang, bukan memuliakan syariat, bahkan membawa kepada masyarakat meninggi-ninggikan, menunjuk-nunjukkan seseorang. Dan ini apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi salihin. Agama dahulu sudah binasa kerana mereka telajak puja dan puji terhadap orang-orang yang salih. Maka sampai dah zaman kita mempelawarkan bentuk individu atau bentuk manusia, memujikan manusia kerana dia keturunan Rasulullah ataupun ini dan orang yang salih. Sehingga sampai apabila wafatnya mereka ini, karena mereka juga daripada Nur Muhammad, keturunan dia juga daripada Nur. Kalau dahulu Nur Muhammad, sekarang ada Nur Hasani, dan di sana ada Nur Husain. Kalaulah orang yang mengaku kata dia menjadi keturunan Rasulullah, maka kita mendapati orang-orang Syiah di Iran lebih dekat dengan Rasulullah karena mereka mengaku mereka Ahlul Bait. Mereka ada gelaran di depan mereka Sayyid, ada gelaran di depan mereka begitu dan begini Al-Husaini dan sebagainya. Tetapi mereka betulkah di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Mereka duduk di atas landasan akidah Sunnah wal Jamaah. Kita dapat lihat apakah amalan mereka. Adakah amalan dilakukan oleh mereka
adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi dan tok dan nenek mereka yang mengaku mereka daripada keturunan Husain. Apa sebab mereka mengangkatkan Husain? Kerana Husain ibn Ali, isterinya daripada orang Persia, anak Raja Yazdajar yang diruntuhnya di zaman Umar, kemudian membawa kembali pada Madinah dan menikah dengan anak Sayyidina Ali atau Husain. Maka dapatnya anak yang menjadi keturunan Imam 12 yang diakui atau dipercayai oleh golongan-golongan Syiah. Maka sekiranya di zaman kita kadang-kala kita membenci-bencikan Syiah, tetapi setengah-setengah ajaran yang dibawakan oleh setengah-setengah golongan ada bentuk-bentuk dan ciri-ciri pegangan Syiah yang masuk seolah-olahnya seperti hanya segala berselimutnya bulu kambing. Maka awasilah apa-apa ajaran yang tidak betul dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah ini dan kita akan menemui Nabi di qalamnya pada hari kiamat, pada hari mahsyar. Kita semua menjadi umat, intisab kita, hubungan kita cukup mulia kerana kita jadi umat Nabi SAW. Tapi satu golongan manusia disekat, tidak diberi minum di depan oleh Nabi kerana mereka itu sudah membaharui agama yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis warid sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. بارك عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.